أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi peluang kepada kita lagi boleh kita bersambung dalam mata pelajaran kita dan pengajian kita pada minggu ni. Dan tak lupa lagi terima kasih kepada kamakan-kamakan semua yang berikan sokongi dan bantuan di atas speaker ataupun mikrofon yang baru ni. Terima kasih banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman lagi, ayat ni dok bersambung lagi tentang masalah orang-orang Yahudi. Kemudian asalnya Allah Taala suruh Nabi itu berpalingkan kiblat, asalnya daripada Baitullah, lepas tu kembali mari kepada Baitul Maqdis, kemudian pulang balik kepada Baitullah semula. Kemudian timbullah orang panggil tak puas hati daripada golongan Yahudi dan Nasara, kerana mereka itu beribadat dan persembahan mereka berhadap ketika sembahyang, ketika ibadat sana itu kepada kepada Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katanya wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah. Demi Allah. Jadi ketika tu lam tu dia panggil tauti'atun lil qasam, jawab qasam ataupun jawab supahan. Wala in ataital lazitu, namanya lam ketika tu kalau bahasa Arab panggil lam tauti'ah ataupun lam tu muwatti'ah lil qasam, yakni lam sebagai jadi tangga untuk nak menjawabkan qasam. Jadi katanya demi Allah, jika engkau datang akan segala mereka itu mereka itu Yahudi, lagi pula Nasara. Kemudian mereka itu mana? Yang diberi akan kitab Yahudi Nasara itu. Murad dengan kata mereka yang Allah Ta'ala datang. Jika engkau berikan mereka itu apa dia akan apa ni? Akan Yahudi dan Nasara. Yang diberi akan kitab orang-orang yang Allah Ta'ala datangkan kitab, dan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kitab. Siapa dia orang yang Allah Ta'ala bagikan kitab? Yahudi Nasara itu. Jika datanglah engkau ya Muhammad, jika engkau buat datangkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kita, orang Nasara pun sama, orang yang Allah Ta'ala beri kita, engkau bawa datang saat itu ya Muhammad dengan tiap-tiap ayat. Mewakrilah semua ayat, wakri tanda semua tu, tanda yang tunjuki di atas kuasa Allah Ta'ala. Apa dia muradnya ayat? Badar pada ayat mukjizah
Mewakri dengan segala mukjizat di atas orang Yahudi, dan pula engkau wakrikan ayat-ayat ni mukjizat di atas orang Nasara atas kebenaran engkau. Engkau wakri dalil ni, sebab ni kami boleh kena berpaling kan. Jadi Tuhan katanya, hei Muhammad, kalau engkau bawa datang di atas orang yang diberikan mereka itu oleh Allah kan kitab, yakni Yahudi dan Nasara, engkau wakrikan dengan ayat yakni mukjizat yang tunjuki di atas kata berpaling kepada kiblat, pada pekerjaan kiblat tu dan engkau di atas kebenaran, mereka itu turut ke tak turut? Tuan kata atas kebenaran engkau benar-benar pada pekerjaan berpaling kiblat itu. Jadi makna engkau wak datangkan ayat, wak datangkan dalil ni, dalil Allah Ta'ala suruh paling seperti ayat ta, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi engkau wakri dalil, engkau wakrikan ayat, wakrikan kata daripada mukjizat masalah, wakri kepada Yahudi Nasara, kata ada ni dalil yang tunjuk kata Allah Ta'ala suruh berpaling, kata itu benar dah, tunjuk di atas benar. Walaupun begitu mereka turut ke tak turut? Jawab belakang, matabi'u qiblatak. Tu jawab bagi la in ataital lazi. Tuhan kata sekira Muhammad engkau bawa datangkan ayat dan pula dalil royak kata baling kiblat kepada Baitullah ataupun pada Kaabah ni satu kiblat yang kebenaran, bukan pada Baitul Maqdis. Ada dalilnya yang tunjuk kata kembali dan berpaling pada kiblat Baitullah, ini satu perkara yang yang benar, dan ada dalil, ada ayat, ada mukjizat. Walaupun begitu sekalipun kalau engkau datangkan dalil kepada mereka, mereka tak turut. Tuan kata matabi'u qiblatak, nascaya tiada mengikut mereka itu Yahudi Nasara. Ya tak turut juga, tak turut akan kiblat engkau jua, ya tak turut. Jadi engkau dah ngak ya tafawalli wajhaka syatral masjidil haram. Misalnya kita boleh kata Tuhan kata mungkin kecek dengan orang Yahudi, mungkin kecek dengan orang Nasara, kata ketika aku duduk semaya pada masjid kiblatain, seolah ta Nabi kata ayat ni turun hei Yahudi, ayat ni turun hei Nasara, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala suruh aku berpaling daripada kiblat Baitul Maqdis mari kepada Baitullah. Mereka tak turut, mereka tak ikut, mereka tak percaya. Tak turut, walaupun kata itu benar, walaupun kata itu ayat daripada Allah, walaupun kata itu mukjizat daripada Allah Ta'ala yang beri pada engkau, walaupun begitu mereka tak turut. Menata tiada mengikut mereka itu Yahudi akan kiblat engkau jua. Kenapa? Kerana tiada mereka arti hasad deki, kerana mereka itu adanya satu perkara sifat dalil ni. Gapo dia? Yakni sifat hasad deki. Mereka tu tak reti hasad deki tu lagu mana. Sebab dia deki sangat ke Nabi tu, dia tak puas hati. Orang panggil dengan perkara yang ada di dalam hati mereka ialah hasad deki, yakni tak puas hati kepada Nabi. Ia puca ke mana ibu bapa. Boleh mereka saat ni tu ia tak turut kepada Nabi sebab mereka tak puas hati. Nabi budak baru, orang baru, buat kitab baru, buat agama baru. Demo dulu lagi, demo pada masa Musa no lagi. Pas Musa tekah dengan anak Isa tu apa tahun? Ialah 700 tahun. Nah 1000 tahun lebih. Patu mik daripada Musa mengisapan Nabi kita, nah dekat-dekat dengan hampir 2000 tahun. Patu nak kata di segi agama mereka, syariah mereka ibu bapa dengan guna syariah Nabi kita ni, orang panggil demo lepas dulu ni beribu tahun. Kerana orang panggil, kalau kita tengok ke hijrah Nabi kita dengan hijrah Magi Masihi tak sama dah. Hijrah kita lah ni semenjak daripada Nabi tu, hijrah mik daripada Mekah mari kepada Madinah lah ni berapa? 1400, nah 1442. Mana 1400 tahun ya? Kalau kita tengok hak Masihi, yakni orang panggil tarikh milad, tarikh lahir dan pula beranak Nabi Isa tu 2000 tahun lebih dah. 2020 dah lah ni. Demo dulu dah dari segi agama, segi syariat. Lepas tu Yahudi ya belum datang lagi. Ibu apa? Yahudi tu ya sabit belum daripada Nabi Isa tu belum pada tu 1000 tahun lebih dah.
Lepas tu duduk mari budak baru nak naik lah. Kita misal apa kita lah kampung lah. Nak jadi Tok Imin budak baru. Kita orang lah mudah. Orang duk kontrol, duk kata dah. Kalau kampung ni orang kenal kita belakang dah. Tiba-tiba budak baru mari nak lakah kita, nak litah kita. Hai, tak lagi ni. Tak lagi. Lapis baru. Nak main potong kita, nak litah kita. Lepas tu kita ni orang beratus kan puluh-puluh tahun dah duk piping dalam masjid ni. Duk kontrol dalam masjid ni, kita duk getah dalam masjid. Budak-budak baru main nak litah kita, nak berjatuh kita. Hai, tak boleh main wika dulu. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ke dia. Lepas tu timbul pula bukan daripada golongan Bani Israel, bukan daripada golongan demo, timbul daripada qabailil Arab. Tiba-tiba mari saat itu demo duk hadap kepada Baitul Maqdis mari beribu tahun dah. Semaya mereka, ibadat mereka pada Baitul Maqdis beribu tahun. Tiba-tiba mari Muhammad ni buat kiblat baharu kepada Baitullah ataupun pada Al-Ka'batul Musyarrah. Sebab tu Tuhan kata wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayah. Hei Muhammad, kalau mau datang kepada Yahudi Nasara dengan tiap-tiap ayat, royak kata ni kami boleh hadap kiblat kepada Baitullah, kepada Al-Ka'batul Musyarrah Yahudi. Ni dalil, ni mukjizat. Mereka tak turut ke? Tak turut, tak ikut. Sebab apa? Sebab deki mereka orang panggil tak puas hati. Sebab ni payah ni. Ya payah kita ni orang panggil nak jang kepada orang kamar dia ni payah. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah kampung kan kita duduk situ. Kalau batal duduk tahmari, tak batal tahmari tu. Kenapa? Orang baru nak naik, orang ngaji hak baru nak naik, lapis baru, anak ada ku, nak maya di pipi, nak potong ke ai ke kalau. Dia jadi aku tu. Sebab tu kadang setengah kampung sini tak ada apa, sini maju sini. Kita tengok kampung kok muhmoh tu. Nah, biasanya tak maju bahasa-bahasa tu. Imi tak muhi orang baru. Baca tebah pun tak muhi orang baru baca tebah. Duk berbah 12 bulan tu. Ittaqullah usikum bitaqwallah. Tebah 12 bulan. Biar mahar sopa. Lepas tu tak ada tebah. Lepas tu Imi nak tahmim bapak tu. Alhamdulillah. Bunyi suara tu kata alhamdulillah. Makmun nerah dah bawah ni. Wah kena isi tebah tu 12 bulan tu, dah pusing lah setahun 12 bulan. Tak ada isi hak baru-baru langsung. Tak ada buah-buah hak baru langsung, buah hak gandeng dengan semasa dengan keadaan dah. Pahala ni kita cuba tengok fok oya kulit, kita nak misal ya kulit ni. Fok oya kulit fok tok dalam. Sebab tu kalau you nak main ya kulit malam ni, you giduklah kampung tu boleh setengah jam saja minum kopi, minum teh, kau datang tengok dia muduk kecek bak gapo. Kedate tu duk kecek bak gapo. Kedate tu duk berat masalah gapo. Malaikat hari tu ukur tu. Kalau le kampung duk balah tentang masalah kita atau masalah sejid dua. Malaikat hari tu berat sejid dua. Kalau le kampung saat ni duk berat masalah apa, kita tahu masalah kita tahu duk tikai ke mari masalah pemimpin. Malaikat hari tu berat pemimpin. Ya orang baca tebah khatib ni pun ya kena dengan semasa, ya kena dengan keadaan, ya kena dengan keadaan orang panggil suasana alam sekitar. Ya baru benda hak waktu bik tu yang makankan hati-hati. Pas ni duk 12 bulan tahu zaman mana, pas orang ni lagu mana. Pada negara alhamdulillah tu khatib nak tahun member tu makmum tu duk tu bik alio dah. Tuak tu bik belai-belai dah. Kan? Orang panggil tak ada keseh. Jadi kalau tu khatib nak ni aku nak negara belai-belai dia kata. Jadi sedap pada ulik dah aku duk dalam sejid dia kata. Sebab tu bagi tu khatib tu dia kena baca tu dia panggil kena wi jadi gapo lu kecek mudah-mudah orang panggil kena wi ada gapo orang panggil syiar dia tu orang panggil gapo bahasa Arab orang panggil kena ada fa'al dia tu kesen ni dia tu kena ada. Sebab tu mau ngaji ketebah ni 3 tahun 4 tahun kepada Syekh Mo yang ada di Turki sekarang ni nama Syekh Mahmud Dahlah. Syekh Mahmud Dahlah ia hajak tebah fok kita dalam kelas dulu. Aku nak besar pada fok muyatullah bil ilmi. Hei tulabul ilmu, kalau mu nak klik baca tebah sikit lagi kampung mu kawasan masa mu duk ngaji kalau hamba tu 90 negeri 90 jinsiah daripada negara. Adanya Petaning, adanya gapo Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia, ada Filipin, ada Brunei, ada British, ada Amerika, ada Pakistan, Uzbekistan, Sin, China, ada lagi. Pasal kata mu klik ni baca tebah mu deh.
Dia tak nak pesan kepada fakmu semua, hai pelajar-pelajar ya tulabal ilmi, an-nasiha minni, nasihat daripada aku. Dia kata fakmu klik baca tebah sikit lagi, mu nak baca tebah tu seminggu mu kena tengok dah isi kata mu nak baca. Mu nak baca tu mu kena tengok dah isi hak mu nak baca tu. Lepas tu malam kare mu kena mikir, mu mikir hak benda mu nak kata tu. Benda hak mu nak kata tu mu kena fikir dah gapo mu nak kecek, gapo hak mu nak royak. Lepas tu ya dalam isi tu Quran sikit, hadis sikit, kata ulama sikit, lepas tu kena masuk kisah-kisah sikit, lepas tu kena masuk syuara ataupun asy-syi'ru, syi'ir dalam ketebah. Bagi kita main 12 bulan tu. Ni sebab tu bagi khatib-khatib lah kalau nak baca tebah nak orang tu jadi gapo? Biar baca gini. Mata dia gitu. Ya foto khatib tu dia kena pandai juga lah baca ayat tu. Baru orang tengok sedap weh. Rasa nak buat amal, rasa nak dengar. Ni foto khatib nak apa? Ni kok tu lu dah. Ni. Sebab itulah kita kata Allah ni pun payah supaya Yahudi ni dia tak jangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni orang baru, orang kedia, bawa Quran, bawa agama baru, tiba-tiba nak pergi tindih demo duk ibadat hadak kau ni, duk sembah kau ni. Lepas tu tiba-tiba mari duk suruh halih mari pada Baitullah. Kok mana ni supaya kita hamba biasa jumpa sekali hari ni. Moh baru ni nak cerita sungguh hamba temu lakon dah ni ibu bapa ni. Baru ni mak ada semai tak seroyak teman mana pergi semai hajat setepak. Royak cerita sikit deh. Hak duk tepuh dengan masyarakat, duk tepuh dengan mus sendiri. Mai hajat baru ni tu dia kata kena semai hajat, lepas tu lepas pada tu ber tiap-tiap putung cie. Asal juga. Tapi muncullah kita pergi hari tu banyak puluh orang, 40 orang, tapi tanya cie rumah dia apa putung. Dia nak wiban anak putung cia rumah. Pas kita tanya telefon dia, tayah ni masalah ni sebut dalam Quran ke hadis. Ayah tak kira dalam Quran tak ayah kita tak nenek kita buatlah ni. Gitu. Jadi dalam Quran suruh saat ni suruh azan tu pertama sekali hak sunat Nabi hajarnya apabila budak baru lahir, kamar dia budak saat ni tutup bidai qabilah sudah mandi sudah basuh pak, budak kecil mari, budak baru keluar daripada perut, daripada bersalin yakni wiladah, maka ketika tu sunatlah kita telinga kan ni hak Nabi sebutlah hadis Allahu akbar Allahu akbar. Tapi tertengah masalah naik rumah baru Nabi tak ada royak suruh apa. Lepas tu tiap-tiap putung cia suruh apa. Lepas kita tanyalah ya hak ni tak ada ya lah Quran lah hadis tak ada sebut ni. Tak ada cara sebut tak sebut, tapi kita tak puas hati. Kalau tak boleh buat lah ni, tak boleh kena buat. Karena tok nenek kita supaya orang kafir duk sembah berhala tu, karena apa mau sembah berhala? Karena tok nenek kami buatlah ni. Karena tok nenek kami, ayah-ayah kami buat macam ni, kawan nak buatlah ni. Tapi benda tu bukan benda syariah, benda tu bukan daripada benda ibadat yang sebenar. Adapun dia mau tanya, sebab apa musbah tu Sebab Allah Taala dikatakan Allah, lagi pula dikatakan istihqaqul ibadah. Dia yang berhak kita ibadat, dia yang sebenar kita letakkan, dia yang sebenar kita tupu, dia yang kaya pada tiap perkara. Patutlah kita ibadat dah. Tapi berhala hak muduk sembah ni, mu buat di mu kepar-kepar, mu bina pas mu sembah. Patut tak patut tanya ya? Tapi tak apa, ayah kahwin buat dulu, ayah kahwin semua supaya ni ber di tian anak putung pahala jambe kena ber kau ahli jambe ber luar ya tak. Ni masyaallah. Banyak ni pelik-pelik mau kita ni. Pas tengah-tengah tu hamba gilik taning aku ni. Ya cerita sikit ni hak masalah ber anak putung tian. Buat mu ya tambah ni, kalau rumah kalau tak ber anak putung tian mau tak puas hati, duk dia tak seni. You know bayar anak putung. Bayar apa ni? Pagi tahu kita pakai nyak puluh. Mu bayar kali go lu. Bayar sore letih kok mu bayar ni bayar balpah ni letih. Pakai sekali go lu kok ni ho. Ya naklah tu. Lepas tu ambo gi nak buka mulut di lek taning gitu. Pesing anak kena naik dulu. Dia satu aja kok kena naik dulu. Biasa dengar ada ibu bapa. Ibu bapa yang dihormati kena naik dulu. Lepas tu buka mulut dengan naik endo, kena naik endo dulu. Pas hari tu budak ni ya suruh hamba pergi tahnik anak ya, buka mulut anak ya hari hakikah. Nabi kata sunat tahnik. Apa tahnik? Daripada hannaka
yuhanniku tahnikan. Apa tahnik? Yakni kita bukakan mulut anak. Nabi kata sunatnya daripada 3 biji daripada wah tama dan sedikit daripada air zam-zam. Tu tahnik. Kemudian hari sunat tahnik bila Nabi sebut dalam hadis, yakni yaumas sabi' ba'dal wiladah, yakni hari yang ketujuh selepas daripada peranakan. Lepas daripada beranak, hari yang 7 sunat kita saat ni tu buka mulut. Ingat molek ni. Lepas tu kalau pergi buka mulut hari ke-8 tak ada sunat tu. Buka mulut hari ke-5 tak sunat. Buka mulut hari 12 tak sunat. Dah. Tapi sunat kita buka mulut ma'al aqiqah, serta akikah, yakni yaumas sabi', hari yang ketujuh, ba'dal wiladah, yakni selepas daripada peranakan ataupun lepas pada lahir. Pada morning dia kata kalau dia kata nenek moyang kita ni mas serabut kau nenek moyang kita serabut kau ni. Nenek moyang ni gapo dia habi pahal gini. Nenek moyang ni orang alim ke? Masalah orang berkat ke? Tok wali ke? Nenek moyang ni. Habi pahal situ nenek moyang ni. Orang kita dah silap faham ni nenek moyang ni gapo dia. Kalau nenek moyang ni kena buat puluk dada, puluk kuning ayat panggil. Lagu ni tak wali tak ni? Cuba nak bahas ni sikit. Sebab dok kira anyok tu. Hak mengon ni pun banyak, nenek moyang ni banyak juga ni. Dok bergoda nak cucuk setengah baru ni, mari dok sakit pinggir. Sakit pinggir lek belakang ni. Orang lek jauh nu lah. Tak soyak kampung nama sakit pinggir. Pahamo tanya ya, temok. Mak nak wi mawak ni, nak buat tawar ni ya tah nak wi wah. Tapi mak nak tanya so. Mak masa muda-muda ni mak ni mak dak buat amal apa? Tak ada buat amal apa. Mak royak molek. Kalau mak tak royak, mak nak fubat mak tak leh, mak nak buat mak tak leh. Mak nak buat tawar tak turun, duk jadi terlekat dengan ilmu mak dak buat amal masa muda. Tu sakit pinggir. Malam-malam nak tidur tak leh. Duk nyocok supaya duk tikar cengak. Lepas tu duk mari 2 hari lepas pada yang tawa klik tu bunyi kata klik siapa rumah tu anak cucu telefon mari katanya set dah lah temuk ya ni malam tu panggil habis anak cucu nak jumpa belakang nak minta maaf supaya nak mati dah. Lepas tu anak cucu dia tanya, lepas tu duk kecek dengan mata mak anak cucu mak ni lagu mana dia kata mak ya ni dulu ada wa amma ilmu asal gare. Amat jualnya kali ni doa amma ilmu asal gare. Lepas tu ilmu asal gare ni dia puja ke apa mau besar dengan lapanya. Ada orang seorang tu kecek dengan mo yata ilmu asal gare dia doa amma tanah. Hei Jibril, mun cuba ambil hati, ambil pedang, ambil darah, ambil apa dia tu mai duduk sekali dengan aku tu. Kata dia. Dia seru dengan Jibril, suruh Jibril mari ambil pedang, ambil hati orang ni, mai duduk kali dengan dia. Ni ilmu segara. Lepas tu ilmu segara ada pesing perkata ada pesing capuk ya Quran. Pahya ada wa amma ilmu ni. Lepas tu dia pergi ya sakit teruk ya sumik mik berasir mik apa sih pine apa ni. Lepas tu kita tahu dah tu masalahnya masalah masa muda demo ada wa amma benda pelik-pelik. Lama-lama dia tua ya jadi beribu. Kalau kita wa amma tu tak apa lagi dia masa tua ya makan kita kelik. Faham molek ibu bapa? Dia masa tua yang makan kita kelik, lah tu duk jadi nyocok, lepas tu hak tu duk jadi kebah, hak tu duk jadi nak tidur tak leh waktu malam. Nah, tu masalahnya. Lepas tu kita pergi kepada asal kita saat ni masalahnya dah. Nabi kita ni orangnya dikatakan dah orang yang baru, Yahudi ni orang yang lama. Lepas pada tu dia panggil hak masalahnya dah. Anaknya saat ni tu masalah nak no tu tak ada suk lagi. Nak no ni belum pada nak apa? Ya tak nak buka mulut tu kena nak no dulu. Lepas tu nak no ke mana weh? Ya kena buat no. Lepas tu kena gatonyo dua te di no. Jadi hak nak no ni ya tak leh. Kalau misalnya tak nak no tak leh buka mulut. Kena nak no dulu. Lepas tu nak no tu kena gatong wahnya muda di no, kena jatong wah zabik, kena jatong wah tu apa. Lepas tu adalah cara-cara orang zami dia. Dia kata kalau tak buat hak ni tak boleh buka mulut dia kata.
kena naik dulu. Kita puasa pelik naik dulu ke mana? Tak biasa dengar. Hang kita tengok pah dia siapa mau dia pak tu. Ndo tu ada ngawah nyo, ada ngawah zabi, ada ngawah wah topoh di ndo tu. Baru boleh buka mulut. Ha ni nak kata taqalid budaya orang-orang kita yang zalimi dulu-dulu turut orang tua-tua kita. Nah, patut orang Yahudi ni dia turut tok nenek dia dah hadap kok ni, dah hadap pada Baitul Maqdis. Apa siapa nak mai turut Nabi Muhammad ni dah hadap kepada Baitullah pula. Kita lama dah kok ni. Dah hadap kok ni lama dah pada sembahyang pada ibadat. Pasal apa nak mai turut Muhammad hadap kok ni? Ha tu sebab deki demo tak puas hati demo dengan Nabi Muhammad, sebab tu demo tok saya turut matabi'u qiblatan. Dah kan? Ha nak win nampak contohnya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tiada engkau dengan mengikut kiblat mereka itu. Jadi engkau pun tak saya turut kat kiblat mereka. Mana kiblat mereka itu? Kiblat Yahudi Nasara, yakni kepada Baitul Maqdis. Jadi pada semaya mereka, pada ibadat mereka, mereka menghadap kepada Baitul Maqdis. Engkau pun tak mau ikut, tak suka ikut kiblat mereka. Mereka pun tak suka mengikut kiblat engkau ya Muhammad. Nah, mereka dah hadap kau ni dah. Pasal apa nak hadap mai kepada Baitullah pada Al-Ka'batul Musyarrafahnya? Dah memutus Allah bagi tamuknya Nabi tu bahasa temu'ah. Berasa no atau temu'ah, tamuknya tamuk Nabi. Nyo tu Nabi tu sebagai badal dalamnya. Dah memutus Allah akan tamuknya. Nyo apa? Nabi duk temu'ah, Nabi duk no. Pada Islam mereka itu Yahudi Nasara. Jadi Nabi itu kehendaknya nak orang Yahudi dan orang Nasara tu jadi Islam, tapi makna temu'ah Nabi saat ni tu orang panggil tak serupa dengan kehendak Allah Taala. Kerana dia Nabi tu dok nak orang Yahudi dan nak orang Nasara Kristian saat ni menghadapkan kiblat kepada Baitullah ataupun kepada Al-Kaabah saat ni tu semacam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supalah kita misal apa Nabi tu kan nak pak saudara dia Abu Talib nak meluk Islam, nak ikut Islam, nak turut cara Nabi, tapi pak saudara dia tak mau mengikut dengan masalah Nabi kerana terlekat dengan khisi dia, dengan pangkat dia. Kerana Abu Talib ni dia ada khisi besar. Di dakwah Baitillah masa dulu, dia ada khisi besar. Mana misal khisi besar ni tepat waktu putusnya masyakil benda daripada timur masalah baina Quraisy wa Hawazin wa Sakif. Maka apabila naik duk takhisi besar ni, orang duk takhisi besar ni ya yang boleh selesaikan masalah-masalah hak yang duk jadi masalah di antara Quraisy dengan Hawazin Sakif. Ya fak ni fak besar-besar di dalam kota Mekah dulu. Jadi Abu Talib ni dia mau peringkat ke dianya, dia boleh duk takhisi yang tinggi. Kalau kita tengok di zaman lah ni kisi tinggi duk mana weh? Cuba kita tengok sebelah balik Europe nah. Di Geneva. Magi Geneva tahun tu dia ada khisi dekat Geneva tu, magi satu tempat dah. Khisi ni tinggi dah sejik ni yang gini. Khisi tinggi dah sejik ni yang gini. Lepas tu adalah demo ukur ramah wak cak apa itu ni. Lepas tu khisi tu ya wak khisi kaki pak tapi patah seputong. Di Geneva di Europe sana. Nah, serupa dengan khisi yang besar yang ada di api Baitullah ni. Nak kecek masa dulu dengan masa sekarang. Nak royak kata masa dulu pun benda ni ada, masa sekarang lah ni pun ada. Lah ni khisi yang besar yang ada di Geneva besar nah, khisi yang tinggi. Lepas tu khisi tu kaki patah seputong. Isyarat amba dok tanya fok-fok di sana dengan sebab apa kerajaan tu dia buat khisi besar tinggi, lepas tu kaki patah seputong. Isyarat kata setiap-tiap kerajaan ataupun setiap-tiap negara mana di dalam dunia ni 300 negara 400 negara lebih dalam dunia ni, di negara mana lemah negara mana saat ni duk kocok, maka isyaratlah ke situ kena mai kecek sini. Makna tak setiap negara apabila ada kelemahan, ada jatuh di segi taki ataupun masalah ekonomi, maka semua negara nak tahu wakil wufud dia mari kecek di Geneva untuk nak proseskan masalah-masalah negara jadi masalah. Inilah isyarat krisi yang tinggi itu pada masalahnya negara tu jadi masalah. Nah, lepas tu masa dulu
Abu Talib dia mau kisi yang besar yang ada dapat Baitullah. Maka apabila ada masalah di antara Quraisy dan di antara Hawazin Sakih, maka Abu Talib inilah orang yang duk takhisining, yang berikan penjelasan dan kenyataan kepada fak Quraisy duk balah, duk kelahi, duk tak faham dengan kumpulan. Dia inilah orang yang sesat. Apabila dia duduk situ, dialah hak putusan. Kalau kita kata masalah bomo gue, yakni bomo gue apabila dia nak duduk tahtu, dialah boleh buat putusan. Tapi Abu Talib tak ikut kat Nabi kerana dia saya Krisia tu. Dah supaya Yahudi tak mau turut ke kiblat Nabi kerana dia saya kepada kiblat yang dia hadap ni. Mari lama-lama kelama tok nenek dia saat ni tu dak hadap kau tu, maka dia sayalah. Dah kemudiannya dan tamak mereka itu Yahudi dan Nasara pada kembali Nabi, pada kembali Nabi, pulang Nabi ada kepada kiblat mereka itu, mereka pun mau, mereka pun teringin, mereka pun kehendak nak Nabi itu kembali balik kepada Baitul Maqdis mula. Kenapa dulu 17 bulan 16 bulan Nabi pernah di dalam ibadat Nabi, semaya Nabi hadap kepada Baitul Maqdis. Duk mari turun titah daripada Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Suruh Nabi berpaling daripada Baitul Maqdis mari pada Baitullah. Tapi orang Yahudi ada teringin, ada tamak, ada temaah kerana nak Nabi terhadap pada Baitul Maqdis mula. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba', dan tiada setengah mereka itu Yahudi Nasara dengan mengikut kiblat. Mengikut kiblat setengah, arti tiada ikut Yahudi kiblat Nasara, dan akasnya akah bagi apa? Ikut Yahudi kiblat Nasara, yakni makna apa akah? Yakni ikut Nasara akan kiblat Yahudi itu. Apa akah bagi ni? Dan akasnya akah, yakni tiada ikut Nasara akan kiblat bagi Yahudi. Makna kata dah sama agama kafir ni, agama kufur ni, di antara Yahudi dan pula di antara Nasara, maka dua kumpulan ni pun duk selisih gimana. Jadi orang panggil Yahudi ia tak turut kiblat bagi Nasara, dan Nasara ia tak turut kiblat bagi Yahudi. Orang Nasara ya Tuhan ya jangan ya ya dari situ dah kan. Tuhan yang pertama sini, Tuhan yang kedua, Tuhan yang tiga. Sebab Tuhan yang 3 ekor 4 ekor dah. Tuhan pertama Allah, Tuhan yang kedua Isa, Tuhan yang ketiga bini bagi Allah dan Siti Maryam. Mai duk tak sini sebab makan kipah Kemudian kiblat Yahudi ia hadap pada Baitul Maqdis, dan kiblat bagi Nasara ia hadap pada yang lain. Kemudian kiblat Yahudi ia tak turut kiblat Nasara, Nasara tak turut kiblat bagi Yahudi. Ni nak kata bagi mereka sendiri pun duk selisih. Patut ya kita kena faham agama dakwah yang pertama sekali agama Islam, dan agama dakwah juga yang keduanya agama Kristian, dan agama yang tiga agama Yahudi. Ini bukan agama dakwah. Apa nak kupas sikit sini we faham molek agama yang pesing seru orang nak masuk dalam agama kita. Yang pertama Islam, yakni dakwah Islam, mari orang masuk pada Islam. Patut umat Nabi tu, sebab tu Tuhan kata ada duanya. Dia panggil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan adalah kamu, dan adalah daripada kamu ummatun yad'una ilal khair, satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Ini isyarat umat Nabi, dan agama Islam ini agama dakwah, yakni mengajakkan manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada jalan yang baik, ajak manusia pada jalan kebaikan. Sebab apa? Tuhan kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sebab tu kita kena kecek benda kebenaran. Kita nak senyap tak boleh, sebab kita duk berhenti masalah tegah fahsyah mungkar ni hak nak jadi besar. Untuk dia demo belakang demo, kita belakang kita. Ni satu masalah ni.
Kita di hari ini orang panggil masing-masing kata dah belah dia kok mau padu demo kok demo ha demo puting mau tangga demo kok dia selegok demo kita jangan. Karena umat Islam ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita menyuruh kita menyerukan manusia, menyerukan orang mari kepada Allah, mari pada masjid Allah, mari pada kebajikan, mari pada taat dan ibadat kepada Allah. Patut kita orang pandai orang tahu kena seru demo. Kena panggil demo, kena royak demo, nak senyap tak boleh. Sebab tu kita semua ni orang panggil khira apa? Kita di hari ni banyak tinggalkan kerja apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mana kata kita tinggalkan kerja suruh dengan benda baik, tinggal benda jahat. Sebab tu kampung kita dia harga ni. Nabi wak bani kita tahu tak apa demo kok demo. Demo ikut demo. Demo jahat kok demo. Kita secara demo kita cara kita dulu. Kita pergi sini. Nabi wak bani dalam kita hadis ke? Hadis Riyadhus Shalihin. Sepertinya kita nak kapal laut 2-3 lapis. Kita duduk dunia ni salah tak duduk lah kapal. Lepas tu Nabi buat bani dalam hadis Riyadhus Shalihin, kita duduk atas kapal saat ni 2 lapis ataupun 3 lapis. Kita orang duduk belah atas misalnya, kita duduk atas malah duduk lidah ke bawah. Kemudian air nak minum dia duduk belah atas, air nak minum duduk lapis atas. Lepas tu orang yang bawah saat ni nak minum air tu kena nak ambil atas juga. Air bawah ada, air nak minum tak boleh. Dah, nak minum kena ambil di atas. Lepas tu fok bawah kata, payah kita duduk bawah dah dekat dengan air dah. Pasal apa kita nak ambil air di atas Nak minum kena nak ambil air di atas, nak makan buat minum ambil air di atas, nak basuh tangan, basuh berah, basuh pun ambil air di atas. Ya kata hari ni kita pakai tebuk perahu bawah ni, tebuk perahu, ambil air di bawah. Supaya tu apabila kita orang duduk di atas tak lari fok duduk bawah korek perahu, kemudian kita tak lari belah ya korek kok ya ya duduk cara ya korek lagi kita duduk atas dah. Tapi kapal dia gelai bawah saja ke siapa kat atas? Dah kita terbelah dia ya duk korek ya duk tebuk belah dia duk kita duk atas lepas dah. Apabila kita tak lari dia saat ni korekkan kapal, tebukkan kapal, apabila kapal saat ni tu masuk air, bukan ya qada tergelai orang bawah dak, ia akan tergelai gatik siapa orang atas. Supaya tu kita di hari ni orang tepi kita buat masyarakat kita pakat lepas belaka. Orang tepi mah kita saat ni pakat dak buat mungkar, kita tak kata apa, tu imam tu khatib tak kata apa, fok-fok ondam sah tak kata apa, ikut dia lah nak jadi. Kemudian apabila bala Allah Ta'ala turun, dia tak kena di atas orang tak molek tu saja, dia kata habis dia kata habis dia kata habis. Bukan kata orang tak molek saja kena bala, bukan kata orang tak molek saja kenakan azab Allah, bahkan kita orang molek-molek pun masuk capur habis di dalam tu. Dah wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata dah wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh zalimin. Dah kemudian Tuhan kata demi Allah ya Muhammad, jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka itu Yahudi Nasara. Jadi kalau engkau teringin nak ikut hawa nafsu mereka itu, mereka itu hawa nafsu dia yang duk menyeru mereka itu, yang duk mengajak mereka itu akan dikau ya Muhammad gitu. Jadi engkau demi Allah ya Muhammad, jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka yang menyeru mereka itu akan dikau kepadanya, kepada hawa nafsu kau, hawa nafsu mereka itu duk mengajak akan dikau saat itu apa dia? Daripada hawa nafsu mereka duk mengajak dan menyeru akan dikau daripada balik dan berpaling, daripada balik dan berpaling kepada kiblat mereka itu. Jadi kalau kita kata engkau saat itu duk turut lagi, duk ikut lagi dengan kiblat, yakni gapo dengan hawa nafsu mereka itu tergak kene, gaponya kene hawa nafsu mereka,
yakni daripada Nabi itu dapat berkiblat kepada Baitul Maqdis. Ini orang panggil hawa nafsu mereka suka, dan hawa nafsu mereka saat itu ingin, hawa nafsu demo saat itu kasih, yakni nak Nabi saat itu berbalik kiblat mari kepada Baitul Maqdis lagi. Tapi makna kata teringin mereka itu duk mengajak mereka saat itu akan dikagi pada Baitul Maqdis, maka engkau pun turutlah ajak mereka, engkau pun turut dengan padah mereka, engkau turut dengan hawa nafsu mereka. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm, daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu, yakni wahyu. Tu wahyu tu pada tu baca wahyu. Dah suruh kiblat Kaabah. Jadi sudah ayat mari, wahyu mari, turun mari ke Nabi ketika Nabi sani duduk semaya kan. Semaya asal moyak dah gitu, Nabi dah hadap kuning. Hadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian duk hadap kuning, benda ni orang panggil benda yang sepakat bagi Yahudi. Benda hak nafsu Yahudi itu kena, benda keinginan bagi hawa nafsu Yahudi duk kena kepada Nabi hadap kuning. Kalau Nabi duk hadap kuning lagi, tapi selepas daripada ayat turun dah, selepas daripada wahyu ta fawalli wajhaka syatral masjidil haram dah, ayat turun mari dah ibu bapa, royak Nabi suruh paling mari pada kiblat, tapi Nabi dah buat kerah lagi masalah. Nabi tak turut dengan ayat, Nabi tak terikut dengan ayat, duk turut dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Nabi ni lagu mana Tuhan kata innaka izal laminadh zalimin, bahwasanya engkau ketika itu ya Muhammad, ketika duk turut dengan hawa nafsu mereka, turut terikut dengan apa kata mereka, ajak mereka itu saat ni engkau duk turut. Dah duk turut dengan apa mereka hendak saat itu. Maka ketika tu engkau saat itu daripada mana Tuhan kata? Sungguh daripada jumlah. Apa daripada jumlah? Yakni daripada perhimpunan. Itu mana jumlah? Daripada perhimpunan segala orang yang zalim. Jadi kalau mung tu duk turut mereka lagi, duk hadap kepada Baitul Maqdis lagi, selepas daripada ayat dan wahyu dan ilmu tu datang dah, mung tak berpaling mari pada Kaabah lagi, maka engkau itu daripada orang-orang yang zalim Muhammad, masuk dalam golongan orang zalim. Dah sebab tiada ikut suruhnya, tiada ikut suruhannya, suruhan Allah, engkau tiada ikut suruhan Allah Taala, mun tak turut dengan apa titah Tuhan, dengan apa kataan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada minggu ni dah Tuhan katanya masalah orang Yahudi. Tengok sini masalah kiblat Nabi, kiblat daripada Baitul Maqdis, Tuhan paling pada Kaabah, pada kiblat pada Kaabah. Mereka sangat-sangat tak puas hati. Ia kata orang Yahudi, orang Nasara, ia tak reda sama sekali selama mana kita duk turutkan Islam, selama mana kita duk turutkan agama Islam, selama tu dia tak kena pada kita, dia tak puas hati pada kita. Sebab Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, daripada hadis Ibnu Abbas katanya, hadis Ibnu Abbas dia katanya, ni mau nak baca satu hadis. Hadis daripada dia kata An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Satu hadis. Dan satu hadis lagi daripada Zaid bin Talha an abi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada kata inna din bada'a ghariban wa sayarji'u ghariba fatuba lil ghuruba allazi yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Dia kata hadis Nabi ni, jadi orang-orang Yahudi saat ni dia tak kenis mata pada kita apabila kita duk turutkan masalah Islam ataupun kita duk semaya, mereka tak kena. Pak kita tengoklah ni Baitullah, dia pagar dah tak masuk dalam ni. Tengok tak masuk ni. Dia pagar likun jauh ni. Tak boleh rapat dah lah ni, tak boleh nak rapat. Ya kerana demo tahu kalau orang hidup tepuh kulit dengan Baitullah, dia berasa baik lain. Orang kata kita pergi tepuh dengan Baitullah, pergi tepuh dengan kelambu Kaabah, dia rasa lain. Kita hidup Baitullah tu pun tak apa tu rasa lain dah.
Tapi kalau tubuh kita, tangi kita, dahi kita dia boleh tepuh dengan batu Kaabah, ya rasa lain. Maka orang Yahudi dia fikir nak buat lagu mana, nak wiwekan keberkatan ni, nak jauh daripada orang Islam. Sebab pola ni dia putuhkan kubur, dia putuhkan kesel-kesel lama, pas dia putuhkan jabar gubih, dia putuh apa tu? Cuba tengok diri. Cuba kita fikir. Sebab gapo dia mau buatkan kesel-kesel lama. Kesel Nabi perang dia mau buat. Dulu boleh kita pergi di gapo orang panggil masjid kok, boleh tengok masjid kok. Lah ni dia katuk tak boleh masuk. Dulu boleh ziarah kubur Baqi', lah ni nak masuk ada tak boleh. Dulu boleh kita gimana? Yang dulu boleh nak ziarah setara mana di kubur Nabi. Lah ni tak boleh nak buat gaduh-gaduh. Dah. Tapah lah ni di Baitullah pun tak boleh nak masuk rapat dah. Jadi khajah mata dah kita ni. Kerana orang Yahudi yang kaji Islam, yang ngapa Islam, yang ngapakan Quran, lepas tu yang ngapa Quran untuk nak kena orang Islam. Faham ni? Yang ngaji Islam bukan yang nak buat amal Islam. Yang ngaji Islam cara yang nak kena orang Islam nak buat lah mana. Dia kena reti Islam. Islam tak terikat dengan apa? Islam tak terikat dengan semaya lepas semaya doa, wirid. Maka ni orang panggil satu hijab orang Islam yang untuk nak rapi dengan Allah, untuk nak dekat dengan Allah, untuk nak takarub dengan Allah, yakni selepas semaya ya wirid pas ya doa dengan Allah. Dan orang Islam nak rapi yang Allah satu-satu lagi ambil Quran baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hati yang ketika ni dia ingat ke Allah. Lepas tu nak buat lagu mana, nak buat orang tinggal Quran tak saya rapi dengan Quran. Lepas tu kalau orang duduk dengan Baitullah, pergi dekat Baitullah, boleh sapu Baitullah, boleh duduk rapat Baitullah, orang ni hati yang rasa lain, wasalmu hak kerah wasalmu. Nak buat lagu mana orang saat ni tak siap rapat Baitullah. Dia mau pisah bila ni, pisah tak sewi kita masuk rapat kepada tempat-tempat yang ada keberkatan, tempat-tempat yang ada kebaikan. Kerana apa? Orang kita apabila lagi pada benar-benar lah ni, orang kita rasa rapi dengan Allah, berasa tupu hati kita, berasa tajir pada dunia, tajir kepada mewah dunia, hati kita rasa tupu. Dia mau pisah nak buat lagu mana, nak buat orang Islam tu jauh daripada benar-benar ni semua. Dah. Maka Nabi katanya man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati. Siapa yang berpegang dengan sunnah Nabi, dengan jalan Nabi. Mana semaya Jumaat kita buh mudah-mudah. Semaya Jumaat ni sunnah Nabi. Nabi berkasih sekali. Nabi tak pernah tinggal. Siapa-siapa dak hidup benda ni, pegang benda ni, buat benda ni di akhir zaman, yakni di sisi punah umat. Umat ni punah belaka dah. Tak muh Jumaat, tak muh semaya, tak muh masyarakat, tak muh belaka gitu gini, tak muh kelubung masalah. Tak same belaka. Tapi kita boleh pergi jaga dengan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala ta falahu ajru mi'atu syahidin. Nabi kata bagi orang ni, bagi dia kalau mati Allah Ta'ala wis 100 mati syahid. 100 mati syahid. Lepas tu bagi orang-orang mukmin ni Allah Ta'ala beri dia tu berapa ketika yang masuk syurga? 10 cicing. Nah, orang nak masuk syurga mau nak bacanya hadis sikit. Ni nak beri gemaran pada kita. Kita duk pegang agama di sisi apa? Agama yang apa? Sekarang lah ni agama kita ni innad din bada'a ghariban. Agama mula-mula mari awal Islam masa-masa Nabi dakwah di Mekah ghariban. Pelik agama Muhammad bawa ni. Wak ngano demo dah semua berala mari ribu-ribu tahun. Tiba-tiba mari Muhammad ni tak sewi semua berala. Tak pelik. Inna din bada'a ghariban. Sesungguh agama saat itu awal-awal tu pelik. Wa sayarji'u ghariban. Dan lagi kembali agama ni pelik pula. Dulu awal-awal Islam dulu, Nabi kita buat dakwah di kota Mekah, orang Quraisy semua kata Muhammad ni gila dah. Kerana fak kita ni ya'budunal asnam, kita dok sembahkan berhala patung-patung, patung yang besar nama Allati wal Uzza. Orang Quraisy dulu yang nak semulihkan uta, nak semulihkan apa, dia tak baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dah bismillati wal Uzza, dengan nama Allati wal Uzza. Mereka berpegang dengan berhala Allati wal Uzza. Mereka tak ada kata bismillah. Dia tak ada itu, kata bismillati wal Uzza. Ini masa tu. Tapi apabila timurkan Muhammad ni, so kata bismillah, tak ada kata bismillatil uzza. Kau duk mawak mari ribu-ribu tahun dah. Sebab tu pelik. Awal-awal mari pelik,
hujung pun pelat. Lepas tu orang yang bertuah besarnya, fatubah Nabi kata lil ghuraba, bagi orang-orang yang pelat. Orang ni orang pelat. Lagi pula allazina yuslihuna ma afsadan nasu, orang yang pelat ni dia boleh beki. Boleh beki akan barang-barang yang mempasi akan dia oleh manusia. Benda-benda yang pasi daripada manusia selepas pada aku Nabi kata daripada sunnahku. Orang ni timbul. Lepas tu benda hak punah dalam agama Nabi, dia boleh beki. Dia boleh proses semula. Dia boleh bangun semula. Dia boleh taslah semula. Daripada orang kurang jemaah, dia boleh tarik orang mari jemaah. Kurang daripada masalah orang ni tak ngaji, dia boleh mari ngaji. Orang ni daripada kurang masalah baca Quran, kita boleh kecek dia tu boleh baca Quran. Maka orang yang pelik ni boleh bekikan manusia-manusia, barang hak manusia dak merusak, dia boleh mempersegar, mentaslah, memperbaiki akan perkara-perkara yang mempunah dan mempasik oleh manusia, dia boleh beki. Orang ni laba besar di akhirat. Lepas tu nak ayat kata Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada orang-orang ini 10 cicingnya. Nah, daripada hadis Siti Aisyah katanya, Siti Aisyah katanya kita nak baca sikit. Nak ambil kegemaran, tak ada minggu ni, kita pun minggu depan. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iza aradallahu an yudkhila almu'minina aljannata yab'asu ilaihim malaka wa ma'ahu hadiyah wa kiswatan minal jannah fa iza aradu ad-dukhul qala lahum, berkata mereka itu bagi malaikat dah tanah al-malaku, kata bagi mereka itu malaikat, mereka tanah faqifu, malaikat taqifu berhenti sini. Apabila fuak-fuak ni Allah Ta'ala nak masuk dalam syurga, maka nak masuk dalam syurga, mereka akan masuk syurga. Kerana dia apabila masuk dalam syurga, maka Tuhan bakit kepada mereka itu akan malaikat. Maka serta malaikat dah pergi hadiah, dah pergi barang-barang nak hadiah pada ahli syurga. Maka apabila mereka itu nak masuk, mereka kata kifu, berhenti lu. Fa inna ma'i hadiyatun, maka serta aku ni hadiyatan min rabbil alamin, di sisi aku ni dak pergi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata mereka, wa ma zalika, apa dimakan itu? Wa ma zaka wa ma tilka, apa dimakan itu hadiah? Fayaqulul malaku hiya 'asharatu khawatim maktubun fi ahadiha, yakni Allah Ta'ala nak hadiah 10 cicing. Apabila dia ni nak masuk syurga, malaikat pun mai jumpa mana? Malaikat kata di sisi aku serta ke ada hadiah, aku nak bagi kepadamu, Allah Ta'ala suruh bagi. Maka mereka pun berkata, apakah hadiah yang engkau nak beri pada aku, hai malaikat? Maka malaikat kata, Tuhan ruh aku beri pada engkau, yakni 10 cicing kepada ahli syurga. Kemudian cicing saat itu apa? Ada tertulis pada salah satu cicing tu nak, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Cicing tulis sini. Cicing yang Allah Ta'ala, sebab tu ni orang panggil hadiyatun min rabbil alamin, hadiah daripada Tuhan Rabbil Alamin. Cicing yang pertama yang Allah Ta'ala hadiahnya kepada ahli syurga, tulis ke? Apa dia? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tahu salamun alaikum, kesejahteraan itu ke atas kamu daripada Allah. Tuhan wisalah sendiri yang tulis di cicing jadi hadiahkan kepada ahli syurga, yang Allah Ta'ala suruh malaikat terpergi memberi hadiah kepada mereka dalam syurga. Tulis di cicing salamun, khaknya akanya salamun alaikum tibtum, sejahteraan itu daripada Allah ke atas kamu. Tibtum, baiklah kamu hi ahli syurga. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga itu khalidin. Ni cicing yang pertama Allah Ta'ala bagi pada kita. Sekat tu hari ni insyaAllah kita sambung semula alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian katanya masalahnya nak mukanya neblah dalam Munyatul Musallin tengah-tengah neblah 17 dah 17 18.
Dia kata maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai ia Nabi, apabila Nabi sudah dan selesai daripada sembahyang, menyapu dengan tangannya, tangan Nabi yang mulia, menyapu di atas kepala Nabi. Nyapu dah ni, Assalamualaikum, paling winapot ambah ayat banyak kali dah. Assalamualaikum, winapot pipi kita. Patut ingat tak, ya Allah, salam ni makna apa? Yakni makna sejahtera. Minta Allah Ta'ala selamat malaikat sebelah kanan daripada mukminin dan pula daripada orang-orang mukmin daripada jin dan manusia. Minta selamat ya Allah. Tengok pipi ni, Assalamualaikum, sejahteralah malaikat duduk belah kanan dan orang beriman daripada jin dan manusia. Assalamualaikum, minta selamat malaikat duduk belah kiri dan pula orang-orang beriman daripada jin dan manusia. Lepas tu sapu sini ni, tangan duduk sini ni, tangan duduk tah ni, ni Assalamualaikum, tangan tah ni. Lepas tu dia mata tak ada masalah sapu muka. Nak kecek kau lah, kita kecek sapu muka lah. Tak sapu muka tak usah lagi, kita nak kecek sapu muka. Lepas tu dia mata hadis tak ada ke apa ni. Sungguh hadis tu ada berbahasa. Lepas tu mau nak royak atas hadis hak cara sapu muka saja 70 hadis. Hadis hak sapu muka saja ni, masalah sangkut dengan sapu muka ni 70 hadis duk berkaitan, duk jadi gapo orang panggil dia jadi perkuat dan pula jadi penyokong hadis sapu muka. Nah, sapu sini ni, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sapu sini ni. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhib 'annil hamma wal hazan, sapu muka. Pati ada hadis satu lagi, ya bukan kata Nabi sapu muka, Nabi sapu pasir tadahi dia. Tu ada hadis sebab maya di pada pasir. Nabi dulu semaya di masjid dia batal tamak gitu kan. Lepas tu pasir lekat di kepala. Sebab itulah hadis tu kata tanggung kata bukan Nabi sapu muka, Nabi sapukan pasir yang ada di dahi dia. Tapi nak ayat kata hadis hak suruh sapu muka ni 70 hadis yang menyokong tentang sapu muka sapu muka. Dan dibacanya di dalam tepah pada kita sapu muka tu, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib. Baca azhib tu bukan azhab nah. Cuba kita sering azhaba yuzhibu. Amma ya bunyi azhib, ya tak bunyi azhab. Kalau orang ngaji surah ya tahu tu. Tapi mau royak tu kok orang kampung kita, ibu bapa kita ni gaponya fi amal ni, dia tak reti tu. Kita nak royak surah panjang tu nama ke jadi terbelik situ pula. Tapi nak royak baca azhib. Kalau kita nak royak tabak if'al, akrama yukrimu ikraman. Orang panggil ba ni, orang panggil ba ke apa? Ba if'al, af'ala yuf'ilu if'alan, mauzunuhu akrama yukrimu ikraman, azhaba yuzhibu izhaban. Ni baca azhib emaya. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Wahai Allah, minta engkau menghilangkan daripada aku al-hamma, akan duka cita. Dak jadi duka cita dalam hati ni, benar dak jadi rusing dalam hati. Wal hazan tu berusing, rasa duka cita, rasa rusing yang kita kena siuk hati-hati kita ni. Baca doa ni, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, minta hilanglah ni masalah duka cita dalam hati ni, masalah rusing dalam hati ni. Minta membuat tu baik ya Allah, minta memperhilang ya Allah. Lepas pada semaya ni, kama dia membaca daripada sembahyang subuh dan maghrib. Baca nah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lang, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya tak ada royak apa kali sini, musannaf tak royak. Hak ni kena kita tengok hadis pula lah, kita tengok dalam azkar. Jadi kalau dalam azkar dia suruh baca waktu mengorik 10 kali lepas mengorik. Lepas tu waktu subuh saat ni tu dia baca 10 kali. Adapun waktu lain tu 3 kali tak ada apa. Tapi sebut dalam azkarnya baca lepas maghrib yakni 10 kali dan lepas subuh 10 kali, tak mulai dah. Kerana apa dalam azkar suruh baca 10 kali?
Kita tengok dalam hadis azkar bagi Imam Nawawi Muhyiddin bin Syaraf tu, dia kata barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali lepas mayat, Allah Subhanahu wa taala jadi satu malaikat yang duk pegang tukur, seolah tukur min taqar, maka deh min taqar ataupun apa mintal, bahasa Arab tu panggil apa, tukur tu. Jadi siapa dia wa amma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah selepas pada semaya subuh 10 kali ataupun selepas daripada semaya maghrib 10 kali, Allah Subhanahu wa taala menjadi malaikat dawa mintaqah gapo waktu tukur. Apabila setan dan iblis nak mari ganggu kan ni, misalnya dia baca waktu subuh tadi 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Selalu dah Allah Ta'ala jadi malaikat seorang malaikat duk wak mintaqah, wak tukur, duk sekali dengan orang ni. Apabila setan nak masuk tipu dia, malaikat ni mik tukur ketuk tah kepala setan. Kalau dia baca pagi, malaikat ni akan jaga dia sampai waktu petang. Kemudian malaikat hari lepas ngorek dia baca pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali pula. Malaikat kata Allah Taala akan jadi malaikat pula seorang duk bawa mintaqah nanti katak kepala setan. Sebab tu masa modok di Suria Syam, amos maya subuh dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, hak ni makruf dunia kenal ni. Hak mati dalam sejid tika duk ngajar di Jami Imam. Tengok kan kisah tu Syekh dua lagi nama Muhammad Ad-Doktor Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, dia mati di Jami Imi. Jami Imi ni fok kami dulu pernah ngaji di Syam dulu. Sejid ni sejid besar, sejid 3 lapis. Sejid lapis pertama, lapis 2 buah tanah selapis lagi. Masa tu fok kami timukan sanad Imam Bukhari sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kita ngaji di masjid tu lebih kurang 8,000 orang. Pelajar-pelajar semua 8,000 semua. Daripada orang tua, pelajar luar negeri semua tu nak terima sanad daripada Muhammad Naim Araksusi, Syekh Arab Naga Muhammad Naim Araksusi. Nak terima sanad hadis nah, sanad hadis Imam Bukhari. Kemudian hari tu kita ngaji tu 8,000 orang. Lepas tu tiap-tiap hari tu ngaji tu sudah tu kita nolak bitaqah kita bab kita kepada orang cik dengan komputer. Kita dawam ataupun kita hadis tu cukup dak. Kalau kita tak cukup dia tak sanad kita. Kemudian dalam masjid tu juga, jamik tu juga imam ataupun Ad-Doktor Muhammad Ramadan Said Ramadan Buti mati situ. Dia mati situ kena bang di bawah meja, tengah-tengah duk ngajar, menentukan bang, maka jatuhkan subai, terembahkan kepala di atas meja. Dah kan? Maka amba biasa semaya lek belakang Muhammad Said Ramadan Buti, dia baca waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Tapi hak ni hak tok musannif kita atau syahadat kita. Kalau tok dalam kita tak main lagu ni mula-mula. Ya main mula ya rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu 3 kali. Ya rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Hey Allah, aku zalim diriku sendiri ya Allah. Wa ana jahiltu ya Allah, aku jahil ya Allah. Wa ana asatu, aku jahat ya Allah. Yang main lagu tu, tapi tak apa, sini lagu ni. Orang panggil riwayat masing-masing. Dah patut lepas dah ya rabbi ana zalamtu ana satu Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi awsa'u Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Dah hak tu hak ya baca lepas dah tu Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa arja' indi min amali, dan berharap-harap di sisi aku daripada amalan-amalanku. Apa tu ya istighfar ya pun tak serupa. Jalan lain tu. Ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja' indi min amali alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Patu
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu bila hak biasa. Ada pun hak kita daripada tok gudala kita dulu. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah bawyana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hak di sini, hak musannif kita tak ada masalah lah, hak mana-mana pun wi bawa ya tujuannya. Nah, hak tosenya tak ada bawa langsung tu ya tosnya. Deh. Lepas tu nak terima syukur lah tu. Nah. Lepas tu lepas daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, astaghfirullahal azim. Hani musannif kita lihat sependek-pendek istighfar 3 kali. Patut tinggi sikit, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak tinggi sikit, banyak sikit. Kalau tak ada ya tak orang hening. Ya mana? Astaghfirullahal azim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu bahasa asing. Kalau nak istighfar panjang, astaghfirullahal azim, hak tu hak pandai. Kalau nak panjang, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada pun mau ya sani. Kemudian pula dibaca ni. Ni wirid pas maya ni, wirid pas maya ni. Ni dah lepas maya selalu dah tak ada Allahu akbar. Nak duduk boleh 5 minit tawajuh dengan Allah tak ada nak royak cerita kita kepada Tuhan. Buat kerja dunia, kerja cekak-cekak dah. Sebab itulah kita saat ni tu orang panggil dalam makam ibadat kita ni banyak berpikir weh. Banyak ganggu weh di dalam ibadat kita ni, banyak sangat-sangat. Dah, kada dunia, kada makhluk, kada tu, kada ning deh. Makna nak tawajuh kita dengan Allah Taala tu payah, benda payah. Kemudian baca saat ni Allahumma antas salam, hei Allah engkau memberi selamat sejahteraan, wa minkas salam, daripada engkau itu keselamatan ya Allah, engkau tu yang selamat dan engkau daripada engkau telah keselamatan, daripada Tuhan juga selamat dan daripada Allah Taala itu juga kesejahteraan. Makna selamat tak selamat semua tu daripada Allah. Fa hayyina rabbana bisalam, maka hidup engkau ya Allah akan kami, rabbana ya rabbana hitan kami salam dengan selamat. Minta Tuhan hidup kita dengan sejahtera. Apa tu hidup kita semua nak selamat lagi? Tak ada siapa dia nak hidup tak selamat ni. Nak selamat lako-lako. Nak wi selamat, nak wi berjaya, nak wi bergawak, wi berjaya, wi sehat tubuh badan. Anak kita nak selamat, isteri kita nak selamat, harta kita nak selamat lagi. Sebab tu kalau itu kan dia tak mari wirid bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah. Tak mari dengan wirid lagu tu. Minta selamat tah diri, tah agama, tah harta, tah mata benda, tah keluarga, tah rumah tangga, tah semua ni minta wis selamat. Selamat itu daripada Allah Taala. Ham doa ratik pas maya. Pas nak wis selamat, doa malah hati set kita. Ngajeng. Ada satu orang hak masuk gok di Suria dulu. Ada orang Arab. Kita tanya, ya ada kecek dengan fak kita. Ya aku hidup ni duk legok ni banyak puluh tahun, tapi aku tak pernah minta ke Allah Taala ya tak. Aku tak pernah minta ke Allah. Wanita mu tak doa dengan Tuhan. Aku tak pernah minta doa dengan Tuhan. Sebab tu hidup kita ni kena berdoa semua. Kena minta semua, kena royak semua. Sebab tu dia panggil lepas maya sapu muka apa tu, wiridlah sikit, lepas tu doa sikit. Ya Allah, minta kepada Allah, pohon pada Allah. Nabi tak tinggal doa. Orang rapik dengan Tuhan dah tak tinggal doa. Tapi kita orang jauh dengan Allah, buat apa kita tinggalnya doa? Nabi orang rapik dengan Tuhan, seolah orang dekat dengan Tuhan, doa tak ada tinggal-tinggal, doa tak ada berhenti-berhenti. Tapi kita orang jauh dengan Allah Taala, berapanya tak sim doa dengan Tuhan tu pelan. Kita orang jauh dengan Tuhan. Kalau kira mai Allah, berapa rat tanah kita dengan Tuhan. Lepas Tuhan kata dah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila pohon akan dikau oleh hamba-Ku ya Muhammad,
fa inni qarib. Maka suruh aku tu dekat. Nak royak kata ketika waktu Allah Ta'ala dekat dengan kita ialah waktu ketika kita berdoa dengan Allah. Kalau kita nak cari masa tu harapik dengan kita, masa kita semaya, masa kita baca Quran, masa kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Ini orang panggil masa yang Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dah. Lepas tu baca lagi, wa adkhilnal jannata darassalam, dan masuk engkau akan kami dalam syurga sebagai keselamatan. Tabarakta rabbaka tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dan dibaca pula ayatul kursi. Baca ayat kursi. Ayat kursi tu bacalah. Hak mau ayat dah wakas 9. Ramai tu dok terima wakas 9 weh. Ramai lah ni. Sore-sore hari minggu tu kaki lah nak terima wakas 9 ni. Tapi hak minggu ni hak mau dengar pelik sekalinya, hak pelik dah. Nak ayat berita kita puasa pelik banyak, benda-benda hak pelik-pelik weh. Duk mari ni banyak. Hak setengah pelik ni dia kata ambo ni tidur dengan abang. Dia cerita betul-betul teranakak diranakak. Dia kata ambo depa boleh tidur dengan abang tak apa. Tapi abang mo tu jadi pelik. Depa boleh tidur dengan ambo nak mandi junub tak boleh sampai 2 minggu 3 minggu. Lepas tu dia bekat tak boleh mandi junub apa macam ni. Tak maya. Tak maya ya tak. Tidur sekali boleh, tapi nak mandi junub tak boleh. Lepas tu tanya lagu mana nak mandi junub tak boleh. Tak tahu kok. Bo nak mandi tu niat tak mari. Ni pelik kau ni. Niat tak mari. Bo nak mandi junub tu niat tak mari. Kadang-kadang tidur sekali tak boleh mandi sebulan. Kadang-kadang tidur sekali tak boleh mandi tu 2 minggu. Masa 2 minggu tu tak boleh mandi. Ni nak jatuh nyakit pula. Tak biasa dengar ni. Waliyahzubillah dah. Puasa tak? Kalau kena tah kita kau, lepas tu dia tanya, "Gano tah kau tu nak tak boleh mandi apa ni?" Ya tu tak tahu kau nak mandi tak boleh, nak mandi tak boleh. Ya tu tepuk air tapi niat tu tak mari. Ya tu orang mai tu lah be tak solat Allah 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 tak ada. Allah 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 tak ada. Itu. Ni niat tak mari, boleh tak mari. Tak mari. Nak mandi junub tak boleh. 2-3 minggu. Dan ni pelik, benda-benda pelik-pelik lah kita kata benda pelik-pelik. Sebab tu baca ayat kursi tu tak molek dah. Kamu ayat dah wakas 9 tu banyak orang duk tanya hak wakas 9 ni deh. Wakas 9 lepas tu kita buat amal lama-lama tu dia jadi kesel lah. Tu dia jadi orang panggil dia jadi khodeh. Lepas tu dia jadi malaikat duk sekali dengan kita. Lepas tu malaikat dia tu hak duk jaga ayat kursi nama Kandias, bukan Kandayas, Kandias. Baca dengan da baris kasrah. Kandias, bukan Kandaya. Kalau nak hadiahkan ke dia, kena hadiah pala ayat ke sini kepada khodeh. Nah, gapo dia? Kandias. Nah, bukan Kandaya sehingga mula. Dan ayat syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dah. Ni hak ya sini baca ayat kursi, lepas tu baca syahidah. Ada pun hak kita tu baca amanar rasul, lepas tu syahidallah, lepas dah tu qul huwallah, lepas dah qul a'udzu birabbil falaq, lepas dah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lepas tu Fatihah, barulah tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekat tu dulu. Kamu dia kata wallahu a'lam. Kau dah dulu nah. Kita nak baca ni sikit. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna ta'alluq itu muka 17 tengah-tengah dah. Maka makna ta'alluq itu ialah menutup sifat. Duk tutup sifat, duk kandak sifat, sifat duk tutup, sifat duk no. Akan satu perkara, akan sebagai menutup yang suku, yakni suku saka atas adanya ada sifat padanya pada diri zat. Dah. Mana kita kata sifat-sifat ni makna kata ta'alluq ni nak hurai ta'alluq. Ta'alluq, apa ta'alluq? Makna gantungan. Asal ta'allaqa, ya ta'allaqu, ta'alluqan. Masdar tu. Pergi faham situ tu. Kelimah tu baik ta'alluq kita. Dia tu berta'alluq situ dia tak le ta'alluq ya lakon ni. Apa le ta'alluq? Le retah ya. Dalam cara ya.
dalam kira dia, dalam kawalan dia, tu mana takluk tu kecek luar kampung kita. Kemudian lapar takluk ni tubik daripada mana? Tubik pada ta'allaqa ya ta'allaku ta'alluqan, bertakluk. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul, bertakluk. Di pihak kelima harap asal tepat masadir ataupun masdar tepat tubiknya ta'alluq ni kau dia, yakni gantungan dan tamatan. Kemudian takluk bagi kudrat Allah Ta'ala hak besar-besar, takluk suluhi qadim dan takluk tanjizi hadis. Hak tu orang panggil takluk, orang panggil di atas jalan sebarang dan sepitah lalu. Adapun di atas jalan tafsir satu persatu ialah nama lapai lagi. Orang panggil lapai takluk. Yang ni takluk al-wujud ba'dal adam, ada selepas tak ada. Yakni dulu kita tak ada, lepas tu mari ada. Lepas dah tu al-wujud ba'dal adam, ada selepas pada tak ada. Ataupun al-adam ba'dal wujud, ataupun kita ada selepas daripada ada. Ini orang panggil gantungan, tamatan, ikatan, kerjaan bagi kudrat Allah Ta'ala. Apa takluk? Ya ta'dabik sini, ya ta'rif sini gawa, iaitu apa? Ialah menutup sifat. Sifat duk tutup, sifat duk nak akan satu perkara, akan sebagai menutup yang suku atas adanya ada sifat pada zat. Supaya kita tak ni kita ni ada ni zat kita ni mik pala suk kaki, faham molek ni zat kita ni, faham molek ibu apa. Amo nak misal ni zat ni pala suk kaki, maka zat ni gapo takrif dalam al-maqulatul asyarah, wa huwa ma qama bi nafsi, barang yang boleh bawa diri. Kita boleh bawa diri kita sendiri, kita nak bangun kita boleh bangun, kita nak nyata boleh nyata, kita nak pegang ni boleh. Makna kita boleh bawa diri kita sendiri, tak ada kena bertukar di orang lain, tak ada kena bertukar di orang tu orang ni. Maka dinama kata zat. Kemudian zat kita ni mik pala suk kaki ni orang panggil zatun, nama diri kita. Diri kita ni yang Tuhan isi dalam ni sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani Tuhan isi dalam itu? Ialah kudrat. Ada kudrat ni, ada taqah, ada kekuasaan, ada kekuatan. Apabila diri kita ada kekuatan, kita duduk saja tak ada apa. Tapi satu ketika orang panggil diri sifat rank kita, kudrat kita ataupun taqah kita yang ada dalam ni, orang panggil diri sifat ada di zat. Hak tu dia tak panggil takluk, dia tak panggil gatungi, dia tak panggil khijai bagi kudrat. Tapi satu hari kudrat saat ni tu kita ni berasa nak buat kebun weh, ataupun berasa nak menanam huduh-huduh lek belakang rumah. Nak buat apa? Nak nanam kakung, nak nanam timun, lepas tu duk menebah lah. Wong ingin nebah brom-brom. Kemudian kita ni gimik ingin nebah. Tu orang panggil rain kita. Orang panggil kudrat yang ada lah di kita, gi bertakluk, gi pegangnya nebah. Wong. Tu orang panggil satu takluk bagi kudrat yang ada lah kita. Makna tu hak ni suku sakat daripada diri kudrat yang ada pada zat. Benda suku sakat, benda hak luar ataupun tutup ti hak suku. Makna kata nak buat kerja nebah, lepas pada nebah tu menyaku. Menyaku saat ni tu dah. Lepas tu buat ron timu batal, ron tu ron ni. Lepas tu je ning orang panggil satu takluk, satu tututan bagi sifat kudrat yang ada dalam diri kita, duk tutup benda hak lain daripada ada dia di zat. Ada dia di zat tu juga. Ada dah di zat ni. Ada orang ni. Kalau tak ada orang ni apa tak boleh tengok ada orang. Boleh teresok, boleh pegang gelas, mik buh air. Ni makna kata ada orang. Diri ada orang, maka orang tu nak takluk. Takluk pegang gelas ta, mik air buh lah gelas ni. Ni orang panggil diri takluk kudrat kepada pegang gelas, ambil air buh lah jebur. Ni orang panggil diri khija bagi kudrat. Ini satu perkara yang sukulah ia daripada ada dia di zat. Supaya juga kita kata kudrat Allah. Ni kita kata Allah, sifat kudrat ada di Allah. Ini orang panggil diri sifat, pasti ia nak cerah tangan dengan zat tak boleh. Sebut kata sifat pasti kena ada di zat, pasti wujud di zat, pasti sabit di zat. Ada situ. Apabila lekat ada sabit sungguh di zat Allah, maka di dalam tu juga sifat duk tutup nah. Nak buat weh aleh, nak buat weh langit,
nak buat weh bombing, nak buat weh laut, nak buat weh bukan. Diri takluk nak buat ijadul alam, mengada alam tu. Duk tutup benda selain daripada ada dia di zat. Duk tutup nak buat alam. Orang panggil ijadul alam wa i'damuh. Ini orang panggil ta'alluq bagi sifat kudrat yang ada di zat Allah. Itu makna kata diri tutup sifat yang suku daripada ada dia di zat. Nah, iaitu tiap-tiap sifat ma'ani itu tutup tentu. Iaitu sifat akan satu perkara, makna menutup sifat akan satu perkara akan sebagai menutup yang suku atas adanya pada zat. Iaitu gapo dia? Ada sifat ni tiap-tiap sifat dah iaitu gapo dia? Ialah daripada sifat. Nah, sifat-sifat ni kita kata iaitu gapo? Makna takluk ni tiap-tiap sifat ma'ani itu tentu tak boleh ada nyonya sifat ma'ani melainkan dengan jalan ada pada zat. Ni sebut kata sifat ma'ani satu perkara yang ada di zat, pasti ada di zat, tak boleh cerah tangan dengan zat Allah, maka menutup ini tidak dinamo ta'alluq lagi. Supaya diri kita ni orang panggil kudrah kita ada tak? Tuhan buat kudrah lah diri kita. Maka ni perkara pasti, perkara tak boleh lepas. Makna kata sifat kudrat rain kita kena ada dalam kita. Maka diri rain yang ada dalam diri kita ni, hak ni dia tak panggil ta'alluq. Ketika mana panggil ta'alluq? Apabila ada rain, tangan kita pergi cak menyaku. Tangan kita saat ni tu pergi berdi kapur, lepas tu gau-gau kapur, buh kapur buat umur. Tu orang panggil ta'alluq kudrat je. Tu orang panggil ta'alluq. Adapun diri sifat kudrat yang ada semata ada dalam diri zat kita, hak ni dia tak panggil ta'alluq. Supaya juga kudrat yang ada di zat Allah, maka semata-mata diri sifat ma'ani ada tentu ada tu tak boleh cerah tangan dengan zat Allah, itu orang tak panggil ta'alluq. Maka menutup ini tidak dinamakan ta'alluq lagi. Maka apabila menutup pula sekali lagi, diri ada kudrat di Allah, diri ada iradat di Allah, diri ada ilmu di Allah, hak tu dia tak nama ta'alluq. Tapi duduk di Allah sifat kudrat, ada iradat di Allah, lepas pada tu diri sifat tu nak buat alam. Apabila nak buat alam, nak buat seorang masalah, nak buat seorang ni jatuh, kemudian menentu tu siapa dia jatuh? Iradat. Lepas tu nak menentu orang ni jangok ke hudau, iradat menentu. Maka menentu jangok hudau, tinggi ke rendah, hak ni orang panggil ta'alluq kudrat dan iradat. Adapun semata ada kudrat iradat di Allah, hak tu tak nama ta'alluq. Ta'alluq ia tu gitu je bah. Kerja nak buat demo ni jatuh ke tina weh, pas tina tu jangok ke hudau weh, tinggi ke rendah weh, tu orang panggil kerja kudrat tu. Tu orang panggil ta'alluq dia tu. Orang panggil benda yang suku sakat, benda yang luar daripada diri ada dia di zat Allah Ta'ala. Tu orang panggil satu ta'alluq, satu dagangi, satu khija bagi kudrat dan sifat-sifat makni mana tu menutup pula sekali lagi yang lain daripada itu, daripada tetap ada pada zat tu, ya tutup daripada lain pada tu. Maka itulah yang dinamakan ta'alluq. Itulah dinamo ta'alluq bagi sifat ma'ani. Kat tu dulu. Kama dia kata wallahu a'lam. Dah, kat tu dulu insya-Allah. Allahu akbar. Soalan ke apa ni? Banyak soalan panjang 2 bulan dulu ada seorang sebelah mana? Seorang hamba Allah telah meninggal dunia di Kuala Kawe. Kemudian dikembali mayat ke kampung Sening, Patani. Sebelum dikebumi, mayat itu disuruh warisnya sembelih kambing dulu. Waris sembelih kambing dulu dan jamu makan puak-puak mereka. Ketua kampung karena mereka kata mayat sedang naik turun ke langit, ke bumi. Dan mayat itu sangat lapar. Gano tu lalu.
Kalau tidak semula kambing mayat akan lapar dan siksa. Saya tak faham apa ini agama atau mazhab mana, apa amalan ini dah. Sekalian wassalam, jazakumullah khairan. Dan taruh mayat esok hari lebih masa 24 je. Ni mazhab mana ni? Mazhab mana kita tahu mazhab mana ni? Mazhab tak reti. Kan? Jadi seorang mati di kawasan kalau kahwin, lepas pada tu mayat saat ni tu buat klik ke kampung ni, ke kampung Sening Fatani, mau klik kampung Sening tu. Tu tak molek dah tu. Satu masalah tak molek tu, pindah mayat tu. Nah. Makna pindahkan tanah kubur tu. Orang panggil mati mana taruh situlah tempat dia. Walaupun ya orang Sening pun yang mati situ, situlah tanah kubur tulah comel kita taruh. Kamar dia kalau kita pindah tu dia panggil satu perkara yang tak comel sangat-sangat. Mana pindah klik kepada Sening tu dia panggil satu perkara yang tak molek lah. Kerana tanah kubur dia di situ. Alih tok nenek dia taruh dek nung belaka tu. Tok nenek dia taruh dek nung belaka kena klik pun tak comel lah tu. Ada khilaf banyak ulama, kata setengah ulama sapanya tak boleh, siapa setengah kata haram, kata setengahnya makruh. Pindahkan tanah kubur. Sebelum dikebumi mayat itu disuruh waris mulai kambing dulu dan jamu makan fok-fok mereka ketua kampung. Jamu fok-fok tua kampung lah karena mereka kata mayat tu sedang naik turun langit, naik turun itu naik turun naik ke perak naik turun gitu kan, naik langit turun. Lepas tu dok naik lapar lah naik turun ni. Dia pahal lah tu dok naik turun, naik ke turun lagi, naik ke paletih dok naik turun kan. Lapar nasi, lapar bubur dok naik turun tu. Naik ke langit. Lepas tu mayat itu sangat lapar dok naik turun. Yo pahang akai yo pahang zuhir tu. Tika ni mayat yo tak ada nak makan ni deh. Patut kenyai perutnya pok luah ni kenyai perutnya. Dah kalau tidak semula kambing mayat akan lapar dan siksa. Yang mik mana lapar siksa? Ketika ni kita pergi ke asar. Pergi ke asar dulu. Ni mazhab mana? Nak buh mudah-mudahnya mazhab apa ni Syafi'i bukan ni. Maliki pun bukan ni. Hanafi. Ni mazhab tak reti. Tak situ lu. Supaya fok maya dak pai batilah fok tina dia mau tanya mazhab apa ni? Dak pai batilah tak ada pakai stuking fok tina kano pun nampak rambut le luar. Dia mau tanya mazhab apa? Mazhab apa? Mazhab jahil. Tunggu jawab wi. Hak ni makna kita pergi mula-mula mayat mula-mula mati. Mayat tu mula-mula dia nak mati belum pada 40 hari meroyak sok modah tu, dia belang darah luruh mari. Lepas luruh mari malakul mak tengok siapa ni, Sianung bin Sianung, Abdullah bin Muhammad ataupun Muhammad bin Yusuf, tengok mari. Pada dia ni tak sedap dah 40 hari tu dan darah luruh tu tak ada dah. Kadang-kadang wasa tak sedap, wasa kesik. Kadang-kadang wasa kok mana, wasa tak kena. Kadang tengah-tengah tu kecek pelak-pelak dah tu beg tu. Mari nak mati tu, dekat-dekat nak mati dia tu, malaikat masuk di hujung kaki dia. Malakul mak masuk mari di hujung kaki dia, ambil nyawa dia mula-mula ramah macam darah macam apa tubik. Nak tubik roh tu dia kena ramah. Malaikat kena ramah. Lek orang darah dia tu. Nak wiruh dia tubik. Sebab tu sejuk sekatnya lutut. Lepas tu Jibril mai royak kata da'hu mun tinggallah akan dia akan si nak mati mun tinggal dulu he malakul maut tinggal lo biar tenis dah tenis mayat pun mula tu duk pedih aduh panah letih lagi kada hak tarik nyawa nak itu dah kena mati dah kada. Lepas tu dalam i'anatul talibin orang nak mati ni hidung dia belok tak gicik diri hidung dia belok tu tak lama tu hidung belok lepas tu kemaluan kelok kalau jatuh. Siapa dia kelak dah tu, patut ingat sikit deh. Boleh buat amal banyak dah, istighfar banyak sikit. Deh. Ni ulama hak sebut dalam i'anatul talibun, orang dekat-dekat nak mati hidung dia tak sama dah, belok. Kemaluan kelak masuk. Deh. Lepas tu dekat nak mati, lepas tu demo pula jamuh gana sejuk ni pai batu maru ni gambar biasa buat jemaah pergi Mekah ni. Ada satu jemaah tu nak mati ni pergi di hospital di Mekah tu. Hak tina lah patu fak tina jamu budak guna gana mik ni gana
mek ni sejuk ni sepengak air batu ni, sejuk ni, sejuk pun air batu ni. Orang nak mati sejuk batu. Sejuk. Dah, sejuk kat tu. Lepas tu malaikat suruh betul-betul. Lepas tu ramah pula, ramah. Mari sepa sakat dada ni. Betul dulu. Sejuk mek bawah sampai sini. Duk terik 3 ramah siapa dia tekak batal lekung. Batal lekung ni lah hak tepat orang panggil nampak baik kan baiklah, kalau nampak jahat jahatlah, kalau dia amal baik ya nampak benda baik, kalau dia amal jahat ya nampak benda jahat. Di sinilah orang panggil tepat keputusan bagi mayat ini baik ke tak baik, di sinilah. Dah, lepas tu mati nyawa tu baik gi. Lepas tu nyawa tu baik gi dalam hadis saat ni tu dah. Mula-mula sekali dia nak gi ke langit. Lepas tu tengok mayat tu, roh tu orang beriman ke orang zalim. Kalau dia orang beriman, roh dia tu bersinar bana, cahaya naik ke langit. Terbang naik ke langit. Lepas tu malaikat duk turut belakang tu. Naik, lepas tu langit dia ada pintu ya. Tiap-tiap lapis langit dia ada pintu, setiap lapis ada pintu. Lepas tu mayat naik tu, kalau mayat orang beriman, duk atas dunia baca Quran, duk atas dunia dia berzikir. Dah, yang ya terbang naik ke langit tu dengan bersinar bana. Malaikat bakal belarak. Siapa langit pertama ketuk itu kok siapa dia? Dia kata amma ni malaikat apa? Malaikat hafazah buat naikkan seorang ni. Malaikat duk jagakan mayat dan jagakan amalan buat naik dia molek seorang. Naik pergi pakak belaraklah malaikat kena orang molek. Naik siapa langit pertama, langit 2, langit 3 pergi jumpa dengan Allah Taala. Pas itu tak ada royak atau mayat lapar nasi tu. Hari ni diri mayat tu dia tak ada bergaduh dah tu tau. Tak ada bergaduh nak makan, tak ada bergaduh dengan minum, tak ada bergaduh dengan apa dah. Tapi nak royak kata kalau kita nak buat makan tu buat makan tak ada apa. Buat makan hadiah pala keluhu tu siapa dia. Tapi kalau makan saja kenyai perut kita tak siapa mayat tu. Peherak ni buat apa? Kalau buat makan kau dah nak jamu perut kita kenyai, kita tak ada buat keluhu baca pergi ke dia, hak tu mayat saat ni tu tak siapa pahala dia. Tapi lu makan sekadar nak ramas, dah nak riuh lah kapun tu, hak tu tak ada siapa pahala. Tapi kalau kita buat makan demo dipanggil budak hafiz mai baca khotem sekali Quran, mari fok pondok khotem sekali Quran pula, maka mayat tu dia panggil dia saat ni sempurna dan dia kau tambah amalan hak dia dah, kau tambah amalan lagi, kau tambah pahala lagi. Tapi masalah tu hak tuju kata kalau tak buat pun tak ada apa deh. Kalau tak sesemulai kambing pun tak ada apa, tak sesemulai lembu pun tak ada apa, kerana ning tahsi mayat. Kalau kita pergi royaklah ni mo ni jadi nyanyi pok si mayat hak sesak ni. Si mayat sesak ni cari lembu mana kambing mana kawin tak ada dah. Pakak ada tekan mu tak boleh buat ni mayat dok naik turun lapar ni. Pakak kawin nak cari kambing pula. Kawin susah dah. Bagi kalau tua si mayat lagi pula waris tu susah. Kalau waris tu kaya tu tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang demo dok tik fok-fok kita lah ni mo ni. Buat tak kena lagu Kalau kita buat kena lagu nak panggil tok lebar panggil fu afif mai baca Quran, fok ponok mai baca Quran, baca kelu, patut hadiah pergi pada si mati tu lah. Ni pakat nak jamu pakat we kenya kata mayat dok nak turun lapar ni. Ni kita kena biar dia kena tepat ni. Habaq tu demo dok rak kita buku ni dah ni. Kita diri dok buat tak kena, kita diri dok peling petang diri. Sebab tu demo apa namu dia baca keluh bahasa mana ni. Kita sendiri. Patut mayat kena seksa, mayat dok seksa, bukan mayat seksa. Kalau mayat tu orang molek, dia tak ada seksa. Kalau mayat tu orang mukmin soleh wa amal atas dunia sepenuh-penuh, dia tak ada kena seksa apa dah. Tapi cuma nak ayat tu tubuh badan dia tu yang sakit dengan sebab roh tu baik. Ketika dia mau duk ngusungkan mayat, ketika dia mau duk mani tu, mangga roh duk tengok, roh pusing dalam rumah dia tak pergi 40 hari. Kata dalam hadisnya roh saat itu apabila keluar daripada badan, roh duk musing kawasan rumah dia, kubur dia 40 hari dia tak pergi lagi. Malaikat tak jemput dia, getak lagi. Kalau dia orang baik, malaikat akan ambil dia getak tepat golongan-golongan orang beriman. Kalau dia saat itu orang jahat, malaikat akan jemput dia getak tepat orang-orang jahat. Tapi masa 40 hari itu, dia duk musing ke rumah dia tu. Sebab tu anak cucu tu kena banyak sikit lah. Jangan duk balah ni, wakak duk balah. Orang tua tak ada mati 4 hari. Mati 3 hari ni bedih lah anak cucu nyanyi.
Dah. Orang mati duk musim kat tu dah. Duk musim kat kubur dia ke rumah. Sebab tu tok kita setengah tu mu tunggu kubur dah 40 hari. Karena dia nak kepada kulhu ni. Sebab Nabi kata iza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Okay? Apabila mati seorang anak ada, maka putus dah amalan dia. Dia nak baca Quran tak boleh dah, dia nak sedekah tak boleh dah, dia nak semaya tak boleh dah, dia nak qiyamul lail tak boleh dah, dia nak semaya sunat tak boleh dah, nak buat baik tak boleh lakon dah. Tapi perlu kepada amalan waris-waris ni. Waris-waris dia baca keluhu hadiah dia, baca Quran hadiah. Tu orang panggil. Nah, tapi nak kata buku mulai kami ni tak ada penting dak lah ni. Tak semulai pun tak ada apa, nak semulai pun tak ada. Hak ni kena puas hati lek muslah, balik waris-waris. Kita ingat dok paksa buat waris-waris ni nyanyi demo kau ni. Tak email tak boleh mulai kami ni mulai ilmu ni, tak boleh tak lagi ni lapar banyak ni. Kita nak angkat ya. Okay? Tu. Kalau masalah tu semulai tu masalah tak ada apa lah, tak semulai pun tak ada apa, nak semulai pun tak ada apa. Yang muhimnya dalam ketika mati seorang tu, kita saat ni tu dia boleh mengucap la ilaha illallah dah. Dia boleh kata la ilaha illallah. Nabi kata man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang hujung kalam dia tu la ilaha illallah dah. Kalau dia boleh kata la ilaha illallah, dia masuk syurga. Tak ada kena bimbang dah. Kita dengar dia kata la ilaha gisuk kat tu ataupun kata sung la ilaha illallah dia kata dah. Kita orang ngajar talqin pada hubung kata mula aduh kita ni kata mula tak cerak ni tak sabar berhenti kat tu berhenti. Kalau dia kata dah dia dok tarik cekak dok tarik nyawa nak mata nak ke langit. Dia tarik kat tu dia dok nampak dah tu. Dia tarik seruh nak dia nampak dah tu. Benda di sana ni nampak dah tu. Benda syurga kan dengan kau nampak sepuluh tengok orang mati. Mata dia kata orang dekat mati mana mata ni tak ada dia hitam nampak kelabu putih-putih dah. Lepas tu dok tarik nyawa naik kat tu. Dia dok nampak dah alam dek sana tu. Sama ada dalam syurga dia, sama ada dalam neraka dia. Sebab tu kita kena perhati molek. Apabila balik mata hitam jadi mata putih dah, hidung pun sudah hengok dah, bolehlah hajam mengucap pahit kita la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah. Dia pun kata la ilaha illallah. Kita sekarang apa? Gambar-gambar waktu baik habis. Gambar hak tak molek, gambar apa tu baik habis. Nah, gambar-gambar tepi-tepi semua sebab malaikat rahmat dia nak masuk rumah tak ada gambar, rumah tak ada lagu, rumah tak ada muzik, rumah tak ada semua tak ada tak tu. Ini ada belakang gambar tu, gambar darah, gambar bola, gambar malaikat rahmat nak masuk tadi. Demo ni payah nak mengucap ni. Dia mengucap dah, padeh duk ajar, berhenti sekat tu padeh. Mana kata kalau kita hajar dia duk galuk, duk kaluk dengan soal tu, duk kaluk dengan setai, duk tipu kaluk tu kaluk ni. Kalau kita pergi selisih tu jadi dia tak suk tak la ilaha illallah pula. Nah, apa tu dia mengata orang ni kata la ilaha mati weh. Orang ni mati dalam kalimah la ilaha illallah kata tak mati dalam kalimah la. Dia mau soal kita. Kita dengar kata nak la ilaha mati. Kita nak hukum orang ni mati la ilaha illallah ke ataupun tak mati la ilaha illallah. Maka jawab ulama kata orang ni mati dalam la ilaha illallah tapi nafas dia habis kat tu tapi maksud dia nak illallah. Dah. Lepas tu masalah makan tak apa deh. InsyaAllah lepas tu dia mau nak buat molek kalau nak jamu pelajar-pelajar, jamu tok-tok pakai, jamu tok belebar. Lepas tu nak baca keluhu hadiah dia tak ada apa. Tapi masalah kata mayat duk seksa tu, mayat kena seksa dulu lagi. Dah belum ada orang akil lagi kali kena seksa. Deh, askat tu dulu kamar kata wallahu a'lam.